lain. Tajuk hari ni persenyawaan dan kehamilan. Hari tu dekat sekolah kita dah belajar tentang kita head. Okay, jadi hari ni seterusnya lepas kita head, kita masuk ke persenyawaan dan kehamilan. Okey, apa tu persenyawaan? Okey, yang pertama sekali kena tahu apa maksud persenyawaan. Persenyawaan adalah percantuman, okey, antara nukleus sperma dengan nukleus ovum. Sperma dengan Nukleus ovum. ovum. Ya. Sperma kita kenal dah kan? Sperma. Ini ovum. Ya. Ini ovum. Okey, sperma dalam dia ada nukleus. Dalam ovum pun ada nukleus. Jadi dua ni, nukleus sperma dengan nukleus ovum akan bergabung. Macam mana dia boleh bergabung? Okey, yang pertama mestilah sperma pergi masuk ke dalam ovum dulu. Barulah nukleus dengan nukleus dia ni boleh bergabung. Okey? Jadi proses persenyawaan adalah proses percantuman antara nukleus sperma dengan ovum. Sebab apa kena ada sperma dengan ovum? Sebab sperma adalah gamet jantan. Ovum adalah gamet betina. Okey, kalau tak ada gamet jantan dengan gamet betina, proses persenyawaan tak boleh berlaku. Okey, sebab ini adalah pembiakan seks. Jadi pembiakan seks, cikgu ajar dah hari tu kat sekolah, perlukan dua gamet, iaitu gamet jantan dan gamet betina. Kalau pembiakan aseks tak perlu gamet, tak ada jantan tina pun boleh membiak. Contoh hari tu cikgu dah terangkan, contohnya vegetatif. Kita potong batang dia, kita pacak, terus boleh tumbuh. Umbi ataupun umbisi, rhizome, okey, itu antara yang vegetatif lah, antara yang aseks lah. Okey, kehamilan. Apabila berlakunya persenyawaan, seseorang perempuan akan mengalami proses kehamilan lah. Kalau bahasa mudah kita panggil mengandung. Okey, tapi bagaimana mengandung tu terhasil? Dia terhasil daripada proses persenyawaan tadi. Persenyawaan, apabila ada gamet dengan ovum bercantum, lepas tu nukleus gamet dengan nukleus ovum bercantum, barulah ada proses kehamilan. Okay? Apabila adanya kehamilan, dia akan mula membentuk, yang pertama sekali dia akan bentuk zygote. Okay? Kemudian ada? Kejap. Kejap. E dulu. Embryo. Gambar hilang kejap. Gambar siapa? Gambar cikgu? Presentation cikgu hilang kejap. Hilang? Sekejap. Orang lain nampak dah? Nampak ke? Nampak cikgu. Nampak lain tu. Siapa yang hilang-hilang tu maksudnya lain dia. Sama ada kalau hak cikgu hilang, lain cikgu, ataupun kalau orang lain nampak tapi awak je tak nampak, lain awak lah maksudnya. Tak apa, nanti cikgu rekod ni, jadi kalau mana-mana part yang awak dok nampak tu mungkin boleh tengok balik nanti Okey, nampak dah. Okey, jadi dia ada 3 lah. Bila berlakunya persenyawaan tadi, dia akan berlaku proses kehamilan. Kehamilan akan bentuk, mula-mula sekali tu kita panggil dia zygote. Dalam buku teks ada dah buat fasa-fasa ni. Zygote daripada berapa, fasa zygote ni daripada bila ke bila, berapa hari zygote nama dia. Okay, lepas tu minggu berapa, minggu pertama hingga minggu keempat, nama dia zygote. Okay, lepas tu minggu 7 hingga 9 tu apa yang terjadi tu nanti kita akan tengok nanti. Okey, yang pertama sekali ni cikgu nak suruh awak ingat dulu ada tiga istilah ni. Mula-mula dia jadi zygote, lepas tu dia akan bentuk embrio, kemudian dia akan bentuk fetus. Fetus ni hok lengkap dah. Ada telinga, ada tangan, ada kaki, ada jari, pecah-pecah molek dah. Faham tak? Faham. Okey, cara nak ingat dengan mudah 3 ni zygote, embrio, fetus, mungkin boleh reka sendiri ayat lain, tapi kalau ikut panduan hak cikgu bagi ni, caranya ialah ingat short form zebra eat fish. Z untuk zebra eat fish. Kalau nak reka lain, zikri enggan dia. Photoshoot. Photoshoot. Boleh juga. Reka lah ayat yang mudah. So zygote, embryo, fetus. Okay. Next. Kat sini faham maksud persenyawaan? Lepas tu proses persenyawaan menghasilkan ada 3 fasa. Zygote, embrio dengan fetus. Jelas Baik.
Seterusnya, ni semua ni dalam buku teks gambar yang cikgu guna ni pun daripada buku teks. Okey. Okey, Go. Yang pertama sekali, bagaimana persenyawaan tu boleh berlaku? Yang pertama sekali, sperma akan berenang memasuki faraj ketika berlakunya persetubuhan di antara suami dengan isteri lah. Okey, yang ni jangan tanya banyak-banyak lah. Tu jawab perlu tahu. Orang yang dah berkahwin sahaja yang akan melakukan proses ni. Okey? Tak berkahwin tu proses ni dikira sebagai zina lah, hukumnya dosa besar. Okey? Yang ni orang Islam semua tahu ni, kena tahu. Okey, jadi sperma akan berenang memasuki faraj dan dia akan sampai ke bahagian tiub falopio. Tiub falopio ada dua belah lah sebab kita ada dua. Tiub falopio ni ada kiri dan kanan. Okey. Katalah bulan tersebut ovum dibebaskan daripada ovari sebelah kiri. Jadi ovum akan duduk di sebelah kiri. Sebelah kanan ni tak ada lah ovum. Pula kalau ovum pada bulan itu dilepaskan daripada ovari kiri, sperma ni sebenarnya dia tak tahu pun ada kiri ke kanan. Dia main gi je, ada hok gi belah ni, ada hok gi belah ni. Okey, tu semua kehendak Allah belaka. Jadi tu semua kehendak Allah belaka. Jadi kita jangan takwil lah tu. Okey. Sebab tu kita ni adalah makhluk yang berjaya lah pada peringkat permulaan. Bila kita berjaya bersenyawa tu maksudnya kita adalah orang yang berjaya dah peringkat pertama tu sebab berjaya bersenyawa. Okay. Sperma ni dia ada berjuta-juta, hak lebihnya tu tak berjaya. Yang berjaya cuma satu saja yang berjaya bertemu dengan ovum. Jadi peringkat pertama sperma akan berenang sehingga dia jumpa dengan ovum. Kemudian kalaulah ovum tu ada, maka persenyawaan mungkin berlaku. Sebab apa dikata mungkin? Sebab banyak je yang tak berjaya. Walaupun ada sperma, ada ovum tapi tak berjaya berlaku persenyawaan. Okay? Berapa ramai orang yang berkahwin, nak anak, tak berjaya dapat anak. Sebab apa tak berjaya dapat anak? Sebab apa tak berjaya dapat anak? Sebab tak berjaya berlakunya proses persenyawaan. Okay? Kena ingatlah kita orang Islam, semuanya dengan izin Allah belaka. Tapi ikut teori saintifik adalah sebab-sebabnya nanti. Kita akan tengoklah nanti. Okey. Kemudian sekiranya berjaya, nukleus tersebut akan bercantum dan membentuk zygote tadi. Cikgu bagi tahu tadi, zygote. Okey, lepas tu bila dah berjaya ni dia akan mula turun. Bila dah berjaya bentuk zygote, zygote ni akan gerak turun sampai ke dinding uterus ni. Okay. Seterusnya, proses yang seterusnya akan berlaku masa ni zygote tadi dah akan berganda dah. Tadi satu sel. Masa dia mula bersenyawa tu, dia membentuk satu sel saja. Satu sel sperma dengan satu sel ovum bergabung, dia bentuk satu sel zygote. Okay? Kemudian bila dia dah bersenyawa, dia akan mula berganda. Satu akan jadi dua, dua akan ganda jadi empat, empat akan jadi, dia double semua, double. 4, 8, 16, 32. Okey, sambil dia berganda tu, dia akan mula bergerak ke bahagian uterus kat sini dan di situlah dia akan menempel. Nama proses tu adalah proses penempelan. Penempelan. Okey, so proses ada 3 dah. Yang pertama tadi, Nyawaan. Yang kedua, dua. Okey, ni proses yang kedua. Tadi proses persenyawaan. Lepas tu yang kedua, proses penempelan. Okey? Ya, apabila adanya persenyawaan adalah kehamilan. Okey? Next. Ada soalan tak? Kalau ada terus tanya. Jangan simpang. Sebab kaki dah ingat lagi. Kalau dah tanya lalu dah ingat. Setakat ni okey? Okey je. Okey. Baik, ni ulang balik je lah gambar ni tadi. Dia ulang balik. Sperma berenang masuk ke faraj, kemudian ovum hadir di tiub falopio. Persenyawaan mungkin berlaku jika semua faktor-faktor yang ada tu cukup. Kemudian nukleus akan bercantum dengan nukleus ovum. Dia akan bentuk zygote. Lepas tu dia akan menempel. Masa tu dia dah membentuk embrio dan dia akan menempel di dinding uterus. Ni ulang balik je. Okay. Sekarang. Proses sekarang dah menempel tadi. Menempel ni maksudnya dia lekat tepi dinding tu.
Dia parking comel. Tadi masa dekat tube falopia tak parking lagi. Kalau dia parking dekat tube falopia tu, dia akan jadi kehamilan luar rahim. Kalau berlaku penempelan di tube falopia tu kecil kan. Uterus ni besar. Uterus ni dia akan boleh mengembang jadi besar, tapi tube falopia tu dia macam salur kecil je. Dia boleh mengembang, tapi ada had dia lah. Kalau bila dah bayi tu terlampau besar, ada kemungkinan tube falopia tu akan pecah lah kalau dia membesar di situ. Jadi dekat tube falopia ni tadi, sepatutnya tak boleh berlaku sini. Sepatutnya dia tak boleh membesar di sini lah, dia tak boleh menempel di sini, tak boleh terus kekal di situ, sebab kalau dia terus kekal di sini, tube falopia ni akan membesar dan dia akan pecah. Pecah ni boleh menyebabkan kematian, nyawa ibu boleh terancam lah. Jadi sebab tu Maha Kaya Allah, dia dah setting dah siap-siap, bila berlaku saja persenyawaan, zygote ni akan turun ke bawah, akan pergi ke bahagian uterus dan akan menempel di bahagian uterus. Okey, ini uterus kita. Kawasan ni besar dan dia boleh membesar, mengembang sehingga saiz bayi tu cukup matang lah. Okey, bila embrio ni dah pun menempel, embrio tu akan terus berkembang dan dia akan membentuk fetus. Fetus ni peringkat yang dia dah menyerupai manusia lah, ada sifat dah. Biasanya ada sifat ni 4 bulan lah, 4 bulan ke atas, bermaksud 4 bulan ni 1 bulan ada 4 minggu. Jadi kalau 4 bulan, 4 kali 4, 16. Lebih kurang minggu ke 16. Okay. Sebenarnya fetus ni kalau dalam buku teks dia letak situ antara minggu ke-10 hingga minggu ke-19 pembentukan fetus. Okey. Tadi embrio tadi minggu pertama hingga minggu ke-4, okey, minggu 7 hingga 9 tu dia mula membentuk hidung, telinga, jari, okey, jari-jari, tapi sebelum 5 bulan ni kali dengan 4 lah. 20 minggu. Sebelum minggu ke-20 jari-jari tu dia tak pecah lagi, dia tepek. Jari ni dia tepek, setepek gini. Jari kita ni ada 5 batang jari yang normal. Dia akan mengalami pecah jari tu bila lengkap. Pecah dia tu 5 jari ni bila dah masuk 5 bulan lah. Okay. Okay. Proses inilah yang dikatakan kehamilan. Proses bila kehamilan ni bermula daripada tadi, persenyawaan tadi. Persenyawaan, lepas tu dia bentuk zygote, dia bentuk embrio, dia bentuk fetus sampailah minggu ke-38 sebelum bayi itu keluar daripada rahim ibu dalam proses kelahiran. Semua proses tadi tu, cikgu sebut tadi tu ialah proses kehamilan ataupun bahasa mudah kita sebut mengandung lah. Tapi dalam jawapan buku, dalam periksa tak boleh tulis mengandung. Kita kena guna istilah kehamilan. Okay? Biasanya 38 minggu tapi maksimum boleh pergi hingga 40 minggu tempoh mengandung. Tempoh mengandung 40 minggu. Satu bulan ada 4 minggu. Jadi maknanya lebih kurang 10 bulan lah, tapi sebenarnya tak cukup pun 10 bulan. 9 bulan 10 hari sahaja. Okay. Tapi lebih kurang 40 minggu doktor akan bagi. Kalau katalah dia overdue dah, patutnya 9 bulan 10 hari, tapi dia terlebih dah hari, biasanya doktor akan tunggu sampai minggu, paling-paling jauh boleh tunggu pun sampai minggu 40 sajalah. Lepas tu dia akan paksa lah untuk melahirkan. Okey, ini yang tadi yang cikgu bagi tahu tadi, ulang balik. Minggu pertama hingga minggu keempat, tangan dan kaki mula terbentuk. Okey. Tangan dan kaki mula terbentuk selepas pembentukan zygote tadi. Antara minggu pertama hingga minggu keempat. Tapi walaupun terbentuk, tak sempurna lagi. Kemudian embrio ni masa dia dah menempel lah. Sebab bila embrio maksudnya dia dah menempel dekat uterus. Kalau zygote dia baru nak gerak. Daripada tube falopia dia baru nak gerak turun. Kalau zygote. Sekarang ni embrio. Okey. Dia ada ekor kecil. Ni yang teori Darwin kata manusia berasal daripada monyet ni. Dia kata sebab bentuk macam monyet. Ada ekor. Sebenarnya bukan ekor, tapi itu adalah sebahagian daripada tulang belakang kita. Masa nak terbentuknya tulang belakang tu. Okay, nampak tak ada macam sakat-sakat tu. Okay. Okay. Minggu seterusnya, minggu ke-7 hingga minggu ke-9, hidung mula terbentuk. Tadi dia stokor je. Masa awal-awal terbentuk dia macam biji anggur je, kecil, sekecil biji anggur. Okay, sekecil sangat.
Okay, sebab kita tahu dah satu sel tu kita tak mampu nak tengok dengan mata kasar. Jadi kalau satu sel sperma dengan satu sel ovum bergabung baru membentuk satu sel kecil je. Masa peringkat antara 1 hingga 4 minggu ni lah. Kemudian bila dia mula naik bentuk hidung, telinga mula naik, okay, jari mula nampak tapi tak sempurna lagi lah minggu ke-7 hingga 9. Kemudian pada minggu ke-10 hingga ke-19 embrio akan mula nampak macam bayi dah. Ada kaki, ada tangan. Okay, masa ni dah dipanggil fetus. Bila dah lengkap kita panggil fetus. Okay. Kemudian minggu 20, 20 ni dah mula bulan 5 bulan lah. Minggu 5 bulan pula, 4 bulan. Minggu 20 tu 4 bulan. Kalau ikut kita orang Islam, dikatakan dalam Quran ada sebut mula dimasukkan roh ataupun nyawa tu akan masuk pada 4 bulan lah ke atas. Jadi maksudnya masa ni barulah bayi tu akan mula ada sifat-sifat yang sempurna sebagai seorang bayi lah. Kalau berlakunya keguguran pada peringkat ni kita akan nampak dah keguguran tu dia akan keluar, bayi tu nampak dah bentuk bayi. Tapi kalau sebelum peringkat ni kalau berlaku keguguran kita nampak macam darah je seketul. Ataupun nampak bentuk tu belum sempurna lah. Okey, fetus berbentuk lengkap sepenuhnya pada minggu ke-38 hingga 40. Okey, badan fetus akan mula berputar. Asalnya kepala duduk atas. Okey, tapi bila hampir dengan kelahiran, kepala tu automatik secara semula jadi Allah takdirkan akan berpusing ke bawah. Sebab kita akan lahir kepala dulu keluar. Kelahiran yang normal lah. Tetapi ada juga kes-kes yang tak normal terpaksa caesar sebab songsang, kaki duduk bawah. Bila kaki duduk bawah ada kebarangkalian untuk lekat lah. Sebab bila kaki keluar mungkin kaki keluar sebelah je. Bila nak tarik, kalau kita tarik juga mungkin akan patah kaki sebelah lagi, banyak risiko lah. Okay. Jadi kalau biasanya bukan kepala duduk bawah memang doktor tak akan bagi lahir normal lah, dia akan caesar. Okey, badan fetus berputar ke arah dinding ke cervix, dinding berotot uterus akan mengecut dengan kuat. Okay. Amnion akan pecah dan bendali amnion akan dibebaskan. Amnion ni adalah air ketuban. Okay. Yang melindungi bayi dalam perut tu. Dalam rahim ibu. Okey. Proses dinding berotot uterus mengecut dengan kuat ni ialah proses contraction. Kita panggil contraction. Pengecutan dan pengembangan rahim ibu ni yang akan menghasilkan pembukaan laluan untuk bayi tu keluar lah. Masa ni lah ibu akan start rasa sakit dan sakit ini dikatakan sakit yang kedua selepas mati lah. Sakit mati paling sakit atas dunia ni. Sakit yang kedua ialah sakit melahirkan. Okay? Jadi sebab itu kita dituntut untuk taat pada ibu kita, tak boleh derhaka pada ibu. Okay? Besarnya pesanan untuk taat pada ibu tu atas banyak sebab lah. Ibu dah mengandungkan awak 9 bulan. Sakit lagi nak melahirkan, bertarung nyawa. Okey. Ada soalan ke? Tak ada. Tak ada. Cikgu dengar macam ada suara orang je saat ni. Okey, tak ada, tak apa. Kemudian fetus akan ditolak keluar melalui faraj dan barulah bayi tu keluar daripada badan ibu. Okey. Kemudian ini adalah peringkat-peringkat fetus tadilah. Okey, peringkat-peringkat tadi. Okey, ujian amniocentesis. Okey, ujian amniocentesis ni ujian untuk mengesan kecacatan kelahiran. Contohnya nak tahu bayi tu ada masalah sindrom Down ke ataupun masalah-masalah lain. Biasanya doktor akan cucuk perut ibu dan ambil cecair amnion. Cecair amnion tadi cikgu bagi tahu dah, ini adalah air ketuban. Okey, ambil kemudian sampel tu dia buat ujian makmal nak tahu ada tak masalah pada bayi tu. Kemudian dia akan ujilah. Okey, kepentingan dan fungsi plasenta dan tali pusat. Plasenta kat mana duduk? Kalau dalam buku teks, muka surat 110 tu ada satu-satu gambar. Dan dalam buku SPS nanti awak nak kena jawab tu mana satu plasenta. Muka surat 48 awak cikgu terang tadi, peringkat tadi dah, persenyawaan, lepas tu sampailah membentuk bayi tu. Kemudian nombor 2, nombor 3, nombor 1. Okey. Dalam buku SPS muka surat 49 ada sebuah label kat mana kedudukan plasenta, tali pusat semua tu. Okey, apa
kepentingan dan fungsi plasenta. Boleh tengok rujuk buku teks muka surat 110 ada gambar, ada kedudukan yang betul di mana plasenta dan sebagainya. Okey, embrio akan membesar, membentuk berkembang dalam satu pundi yang dikelilingi oleh membran dikenali sebagai amnion. Amnion tadi cikgu sebut dah, air ketuban Dia duduk dalam satu kantung yang ada air. Air itu adalah air ketuban lah. Tujuannya melindungi bayi. Okay, kalau tak ada air ni, ibu mungkin gerok sikit sentuh meja perut dia. Terus benjol kepala baby sebab teratuk. Macam baby kat luar teratuk meja. Tapi dalam perut ibu ada air menyebabkan kalau ibu tidur ngiring ke ataupun apa-apa pergerakan ibu, dia tidak akan mencederakan bayi lah. Itu maksud melindungi fetus. Okey. Ni tadi. Cikgu suruh tengok buku teks tadi Plasenta. Okay, plasenta adalah terbentuk daripada tisu ibu dan tisu embrio. Dia merupakan tempat pertukaran nutrien di mana ibu makan, masuk dalam salur darah ibu, kemudian transfer kepada bayi melalui salur darah ibu dan masuk ke plasenta, dan plasenta akan transfer melalui tali pusat masuk ke badan bayi. Dari situlah bayi mendapat zat makanan daripada apa yang ibu makan. Okay. Selain daripada tu, dia membekalkan oksigen lah. Kalau tak, bayi tu akan lemas lah. Macam mana bayi duduk dalam perut ibu boleh molek-molek ada bernafas kan? Sebab adanya bekalan oksigen daripada plasenta. Okay. Daripada plasenta bersambung dengan tali pusat. Okay. Tali pusat ni penting untuk menghubungkan bekalan-bekalan oksigen dan bekalan makanan kepada bayi. Okay. Ada salur darah dalam tu. Kita tahu oksigen dibawa melalui sel darah merah. Okay, jadi salur darah tu membantu menyampaikan oksigen pada bayi. Kemudian dinding uterus. Dinding uterus ni hak luar sekali lah. Plasenta tadi hak ni. Kalau orang kampung panggil uri plasenta ni. Okay, uri, stokor tu. Okay. Dinding uterus terdiri daripada dinding berotot, tempat embrio menempel dan berkembang tadi. Tempat embrio menempel dan berkembang. Okay, dinding uterus ni bila bayi ni lahir, dinding uterus ni dok keluar yang keluar ialah lapisan plasenta ni saja. Plasenta dan juga hak dalam daripada plasenta tu. Bermula daripada plasenta ke dalam, semua tu akan keluar. Yang dinding uterus ni kekal sebab dinding uterus tu adalah dinding rahim kita. Uterus tu ibu punya. Dia tak keluar bersama dengan bayi. Okey, kemudian amnion. Amnion ialah membran yang membentuk pundi yang mengandungi bendalir. Okey. Kalau bayi baru lahir biasanya kita nampak dia macam geblender, berlumur, ada macam salut selaput tu. Bila kita gosok-gosok dia akan keluar macam daki gitu. Itu adalah bendalir amnion yang melindungi bayi tadilah. Dalam tu bendalir amnion pula. Amnion tu dia macam gel. Macam katakan macam geringuh gitu. Tapi bukan inguh. Dia macam lendir lah. Okey. Kemudian dalam bendalir, dalam amnion tu ada bendalir amnion. Hak ni yang cikgu kata air ketuban tadi. Okay. Yang melindungi bayi tadi. Kemudian fetus. Fetus ni bayi tu lah peringkat yang ketiga tadi. Lepas zygote, embrio, lepas tu fetus. Okay. Okay, habis dah untuk hari ni. Jadi 4.5 tajuk esok pula. Jadi setakat hari ni itu sahaja. Ada soalan tak? Ada cikgu. Okey, ya, apa dia? Gambar yang bayi tadi tu. Aha. Yang color kuning yang macam pokok-pokok macam tu. Bukan bawah dia. Macam pokok ni. Yang ni. Aha. Yang dia color kuning tu. Tu orang panggil benda. Ini yang kuning yang macam pokok ni, ini dia adalah sebahagian daripada plasenta lah. Plasenta kuning ni saja je di nak label. Dalam ni ada banyak saraf, ada banyak salur darah, ada pertemuan lah antara sel darah ibu dengan salur darah bayi. Bukan salur darah bayi, salur darah dalam plasenta tu sendiri. Ni plasenta lah, plasenta. Kuning dengan koko ni semua plasenta. Uri. Hak kuning ni kita dia nak cover macam kalau pokok, macam mana pokok tu boleh cekang tanah? Dia ada akar kan?
Jadi tali pusat, daripada tali pusat nak cengkam, nak sambung dengan plasenta tu ada salur darah. Ada salur darah dalam tu. Jadi kawasan kuning-kuning ni kawasan utama yang salur darah tu, maknanya dia punya port dia lah. Okay, ada lagi soalan? Tak ada. Tak ada. Kalau tak ada soalan, silalah jawab buku SPS muka surat 48, 49. Siap jawab dalam buku SPS, jawab link kehadiran tu dan jawab sedikit soalan dalam tu. Ada soalan cikgu tanya apa yang awak dah faham pada hari ini. Buat ringkas-ringkas je apa awak dapat hari ini. Contohnya tadi awak faham pertama sekali apa dia persenyawaan, apa dia kehamilan, lepas tu apa ada pada ikutlah apa yang awak faham pada hari ini. Okay? Okay, itu saja kita akhiri kelas kita hari ini dengan surah Al-As dan tasbih kafarah.